Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bertemu dalam siaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam bersama saya Ustaz Hariri dan Ustaz Nabil. Ya, Ustaz. Buat apa ni? Allah. Kita dah live ni. Allahu Akbar. Tengah sibuk. Ya Allah. Sibuk nak tengok Forum Perdana melalui Facebook. Okey. Apa pun malam ni kita bersiaran secara langsung di TV1 dan juga di rantaian-rantaian yang sedia ada di Facebook JAKIM, kemudian di website ataupun di laman sesawang myclick.rtm.gov dan mana-mana platform yang boleh kita gunakan pada malam ini. Itulah dia, Ustaz. Tajuk kita apa yang kita nak bincang malam ni, Ustaz Nabil? Nampak sibuk kan, Ustaz? Ya, nampak sibuk. Itulah isu yang kita nak bawakan tentang media sosial. Ya. Dan paling penting ialah bagaimana kita nak memanfaatkan media sosial ini agar jangan jadi fitnah, tapi kita gunakan manfaat untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya fikir semua akaun media sosial Ustaz Nabil ada, betul? Saya mula berkenalan dengan media sosial ni Friendster, Ustaz. Masya Allah. Tapi password dia dah lupa dah. Sama. Baik, kita nak bincangkan tajuk kita hari ini, hujung jari. Jom kita tengok segmen bingkisan. Alhamdulillah, begitulah tadi suluhan dalam segmen bingkisan tajuk kita pada hari ini. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sama ada yang berada di utara, selatan, timur, barat, teman-teman kami di Singapura, hai, apa khabar? Ataupun di Brunei Darussalam, di selatan Thailand, ataupun di mana sahaja anda boleh menyaksikan forum perdana malam ini, terima kasih kami ucapkan. Saudara, menurut kajian MIMOS pada tahun 1996, 1,000 rakyat Malaysia seorang ada akses untuk internet. Maknanya pada tahun 1996, 20 juta rakyat Malaysia, 20,000 ada akses ke internet. Namun hari ini, 32 juta rakyat Malaysia, 26 juta boleh akses ke internet. Dan media sosial ini akan terus berkembang dengan pelbagai nama dan jenama. Namun yang kekal adalah fundamental, asasnya, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Persoalannya, adakah perkara asas ini boleh mengawal kemajuan media sosial ataupun media sosial akan mengawal prinsip asas agama ini? Semuanya kami akan bincangkan daripada saat ini hinggalah membawa ke minit ke-60. Teruskan bersama kami insya-Allah. Bersama dengan saya pada malam ini, dua orang panelis yang telah bersama dengan saya seawal bermulanya rancangan ini. Terus saya saja memperkenalkan di sebelah kiri saya. Mungkin kalau anda menonton di poster promo kami, lihat Yang Berhormat Timbalan Menteri Agama akan bersama. Namun oleh kerana pada waktu ini Parlimen masih lagi bersidang dan pemain gantiannya tidak asing lagi, iaitu Sahibul Fadilah Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan, merupakan Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya Ustaz, pukul berapa Ustaz tahu Ustaz akan menggantikan ini? Pukul 4 petang tadi, Ustaz. Pukul 4 petang, Masya Allah. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak mewakili kru penerbitan. InsyaAllah kita akan bersama dalam forum malam ini. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Bergandingan dengan Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan pada hari ini, seorang panelis tidak asing lagi, iaitu yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail, pensyarah kanan Ketua Jabatan Siasat Syariah Akademi Islam Universiti Malaya. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah, baik Ustaz Hariri. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Dr. Sharifah tentu sekali aktif di media sosial, kan? Tak sangat, bolehlah. Maulah. Tapi mesti boleh ada jugalah yang diupdatekan. Ya, ada. InsyaAllah. Ya, Baik. insya-Allah. Jom kita mulakan perbincangan kita hari ini. Saya nak pusing sedikit kursi saya ni, bau sedap nak bertanya dengan panel kita ini. Kajian saya ataupun pembacaan saya di dalam Hootsuite, dalam satu jurnal We Are Social, menunjukkan bahawa 26 juta rakyat Malaysia mempunyai media sosial. Dan mereka memperuntukkan 2 jam 45 minit sehari untuk update, tengok media sosial, dan kita merupakan negara ke-9 paling aktif media sosial di dunia dalam kajian The Global State of Digital. Soalan saya adalah, media sosial ni ada yang baik kerana kecepatan berita dan boleh tengok kuliah-kuliah daripada mufti, daripada ustaz, dan ada juga kekurangan dalam aspek fitnah, berita palsu dan sebagainya. Soalan saya kepada ustaz,
bagi pandangan Ustaz, media sosial ni baik ke ataupun sebaliknya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara moderator, seterusnya kepada ahli panel yang kedua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, kita sekarang ini berada dalam era revolusi industri 4.0. Ya, di mana penyebaran maklumat pada abad ini terlalu pantas, tanpa sempadan geografi dan juga waktu. Abad yang dikenali sebagai langit terbuka. Kita berada dalam satu lebuh raya maya yang cukup luas. Maka dengan sebab itu, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Pertamanya, media sosial ini, sama ada namanya Instagram, WhatsApp ataupun yang lain, semuanya adalah merupakan satu alat sahaja. Ya. Baik atau buruk media sosial ini ditentukan oleh tata cara penggunanya. Ya. Sebagaimana kata-kata menyebut, seumpama pisau, ia boleh digunakan untuk membelah mangga, ya, ataupun digunakan untuk menikam orang lain, membunuh orang lain. Jadi tepuk dada, tanya iman masing-masing. Yang keduanya, kalau kita lihat, media sosial ini sama ada boleh menjadi ladang kepada pahala kepada kita, ataupun menjadi gudang dosa kepada kita. Ya, bergantung kepada apa yang kita postkan, apa yang kita lihat di media sosial berkenaan. Jadi dengan sebab itu, bagaimanakah kita pada hari ini nak dapatkan ia sebagai gudang pahala pada kita? Ada beberapa etika yang perlu kita jaga. Pertamanya, jangan sekali-kali melibatkan diri dengan menerima ilmu, ya, berita dan apa sahaja yang kita tidak dapat pastikan kesahihannya. Tak pasti, jangan kongsi. Ya. Sebab itu ini sebagai guideline yang pertama, dan sesuai dengan perkara ini Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat ini bermaksud, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati nurani kamu, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jangan sekali-kali menyebarkan kabar-kabar angin, rumors, ya, sesuatu yang kita sendiri tidak pasti. Kerana kesannya sangat buruk, yang mana fitnah dan kabar angin ini boleh menghancurkan sesebuah negara. Apalagi kita hidup dalam masyarakat berbilang bangsa, berbilang agama dan kepercayaan. Jangan mainkan sekali-kali isu-isu sensitif seperti agama dan perkauman. Ya, apalagi menghina agama lain, menghina, ya, misalnya Nabi SAW yang berlaku sebelum daripada ini. Semua pihak mesti mempunyai satu pegangan, iaitu naratif nasional, mengutamakan kepentingan negara, perpaduan di kalangan masyarakat, khususnya dalam kita menggunakan media sosial berkenaan. Yang ketiganya, jangan kita menghina ataupun mengaibkan orang lain, menyindir orang lain, ya, dengan kata-kata yang tidak baik misalnya, ataupun dengan gambar-gambar yang menyebabkan hilang maruah seseorang. Dan yang keempat, jangan terlibat dengan perkara-perkara keji pada pandangan syarak seperti pornografi dan sebagainya. Sama ada kita yang lihat, ya, ataupun kita yang postkan, kesemuanya ini membawa kepada mudarat dan membawa kepada dosa. Termasuk juga di dalamnya misalnya, ya, hari ini pelbagai aplikasi yang digunakan dengan cara yang salah ini. Ada namanya WeChat, ada namanya Meet and Greet, yang digunakan terutama di kalangan mereka yang mempunyai niat-niat yang songsang jahat ini untuk mengadakan hubungan dengan mana-mana perempuan secara tidak sah, hubungan seks yang haram dan sebagainya. Termasuk juga penyebaran apa yang disebut sebagai ajaran-ajaran mengelirukan, menyeleweng daripada akidah, syariah dan akhlak. Ya, antaranya
ada agama Melayu, ada syahadahnya sendiri, ya, ada ajaran sesat yang menyebarkan dalam media sosial, Telegram dan sebagainya. Ya, mereka bermimpi bertemu dengan malaikat, bertemu dengan nabi, ya, akan berlakunya kiamat ataupun berlakunya perang dunia yang ketiga, merekrut indoktrinisasi di dalam media sosial sehingga akhirnya mereka menjadi taksub kepada guru, sanggup berkorban apa sahaja bagi sumber kewangan kepada gurunya, sanggup tinggalkan rumah kerja, masuk dalam hutan kerana percaya kepada guru-guru yang membawa ajaran sesat seumpama ini. Sebab itu yang terakhirnya, kewujudan portal-portal berita khususnya memiliki tanggungjawab dalam membina masyarakat dan negara. Ya, dengan kita menyiarkan berita-berita berdasarkan kepada fakta, bukan auta. Ya. Maka dengan sebab itu pembaca, netizen, mereka mestilah mempunyai kebijaksanaan dalam menghadam maklumat, menapis maklumat. Baik. Yang dipaparkan hanya portal yang mampu menyediakan berita-berita sophisticated, yang pantas, yang terkini, adil dan saksama, sepatutnya menjadi pilihan kepada kita semua. Masya Allah, itu satu mukadimah yang saya fikir seumpama telah lengkap perbincangan kita daripada hendak kita media sosial ini asalnya baik. Namun saya suka perkataan Timbalan Mufti tadi. Ia boleh jadi ladang pahala ataupun gudang dosa. Baik, saya nak berpindah kepada soalan kepada Dr. Sharifah Hayati. Apa yang Ustaz Jamali sebutkan tadi, soal do's and don'ts dalam media sosial. Namun hari ini seolah-olah media sosial mengambil alih peranan manusia. Tempat raih simpati, untuk mendapat perhatian, untuk mengadu dan sebagainya. Dan ada juga yang menjadikan media sosial ini tempat meluah masalah. Dan dia menantikan komen-komen sama ada memberi sokongan ataupun menambah minyak kepada api yang marak. Mungkin doktor boleh komen dalam soal ini sehingga kan apa yang diluahkan itu menyebabkan pergaduhan, penceraian dan sebagainya. Doktor. Terima kasih banyak Ustaz Hariri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kepada rakan forum perdana pada malam ini, saya bersama Ustaz Tuan Haji Jamali Adnan, kepada semua yang dapat menonton kita pada malam ini, forum perdana kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu Ustaz, kita pun nak ingatkan, jangan lupa subscribe, share, like, komen yang baik-baik, sebab kita cerita tentang media sosial pada malam ini. Panjang tadi Ustaz Jamali dah kongsikan dengan kita, dan saya setuju apa yang Ustaz Hariri sebutkan juga tadi, bahawa zaman sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan semua, memang kita tidak boleh lari lagi dah. Zaman media, zaman ICT, zaman maya, yang mana istilah-istilah yang digunakan adalah upload, download, like, share, subscribe, benda-benda macam ni. Dan kadang-kadang semuanya hanya dengan sebelah tangan aja, dengan sebelah tangan dia. Itu tangan tu bersemut pun tak apa, jari tu sampai bersemut-semut. Kita kadang-kadang pegang Quran pun kadang Ustaz tak sampai bersemut jari kita, tapi bila pegang handphone ni, gadget ni, dengan Insta, dengan FB, dengan WeChat, dengan TikTok, kadang-kadang boleh membawa sampai kepada itu. Kita tahu bahawa ini semua adalah nikmat. Cepat maklumat tu dapat, yes. Dan macam-macam kita dapat belajar daripada situ, dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Tapi dalam masa yang sama, seperti yang dah disebut oleh Ustaz Jamali tadi, yang kita bimbang adalah di situlah juga tempat manusia meluahkan segala rasa, segala kebencian, segala kemarahan. Benci, airnya penuh sampai ujung Ustaz, menyampah, airnya penuh sampai ujung. Perkara yang tidak ada perasaan itu diberikan perasaan kepada
daripadanya, yang menunjukkan akhirnya kita bimbang jari jemari kita ini begitu pantas, sehingga kan data juga menunjukkan bahawa kadar perceraian di negara kita, data perangkaan negara menunjukkan bahawa dalam tempoh setahun, katakan data pada tahun 2018 hingga 2019, dalam tempoh setahun kenaikan perceraian itu lebih daripada 10%, Ustaz. Maknanya ada antara 2018-2019 dikatakan 12% peningkatan perceraian. Cuba bayangkan. Dan data juga menunjukkan semakin ada media sosial, semakin orang menggunakan tempat itu meluahkan rasa, dan sehingga ada yang jadi batu api, yang jadi pegawai suluh kat situ, yang jadi mediator kat situ, jadi hakim pun ada kat situ. Jadi kadang-kadang kehidupan yang boleh diselamatkan, perkahwinan yang boleh diselamatkan menjadi semakin buruk dan tidak dapat diselamatkan. Inilah yang kita nak ingat-ingatkan masyarakat kita, seperti apa yang telah disebutkan tadi bahawa salamatul insan fi hifzil lisan. Sejahteranya manusia itu dengan jaga lidahnya, dan hari ini lidah kita adalah jari jemari kita, dan kita juga beringat-ingat bahawa apa yang kita lakukan ini kelak nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Jari kita akan ditanya seperti yang dibacakan tadi, hati kita akan ditanya. Inilah yang kita nak ingatkan supaya kita berwaspada, jangan hanya sekali klik kita menempah dosa. Maknanya jaga jari, jaga hati. Hashtag kita pada malam ini. Ustaz Nabil pernah kena kecam di media sosial? Rasanya belum pernah kena. Belum pernah kena? Oh, mulianya, baiknya. Mungkin ada sesuatu perkara yang Ustaz Nabil nak kongsikan. Silakan. Baik, Ustaz. Sahabat-sahabat indikasi sekalian, bila statistik yang disebutkan oleh Fadil Ustaz Hariri tadi, dan saya melihat dari sudut data semasa Ustaz Hariri, daripada Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Muhammad Mentek, menyatakan bahawa penambahan sebanyak 2 juta daripada 26 juta melonjak naik ketika saat pandemik ini melanda. Dan peratusan daripada 81 sehingga meningkat ke 86% menunjukkan penduduk di negara kita menggunakan media sosial dengan begitu aktif sepanjang berada dalam tempoh pandemik ini. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa tentang sejarah bagaimana gelombang media sosial ini melanda dunia. Bermula pada tahun 1971, perkembangan media sosial pertama kalinya dilakukan melalui pengiriman surat elektronik pertama oleh peneliti ARPA, iaitu Advanced Research Project Agency. Pada projek perintis ini, pada permulaannya melihat kejayaan menghantar melalui media. Seterusnya pada tahun 1978, penemuan sistem papan buletin ditemukan oleh Ward Christensen dan juga Randy Swiss, di mana kedua-duanya sama-sama meminati bidang komputer. Dan tahun 1995, satu laman web GeoCities telah diwujudkan, di mana semua orang boleh melayari web hosting yang mengumpulkan data dan boleh layarinya di mana sahaja. Dan seterusnya pada tahun 1997, sejarah telah melakarkan satu lagi jaringan sosial bermula dengan 6degree.com yang mana dikreditkan sebagai laman sosial pertama yang diasaskan dengan bercirikan ada profil, ada gambar, bersahabat dan juga ada mesej yang boleh dihantar. Susulan itu, tahun 1999, satu lagi laman membuat blog peribadi untuk menyimpan data dan berkongsi cerita, iaitu blogger.com. Dan pada tahun 2002, jaringan sosial yang turut terkenal dan menjadi kegilaan pengguna pada tahun 2002, seperti yang disebut oleh Ustaz Hariri di awal tadi, pernah terlibat dengan membuka akaun dalam Friendster. Apapun, ini cerita tentang perkembangan semasa. Banyak lagi yang saya nak kongsikan dengan anda. Jangan ke mana-mana, sebab di hujung jari akan kita bedah bersama untuk kita selongkar sama-sama. Kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini kami bawakan secara langsung untuk kita bicarakan tentang di hujung jari. Dan kita mulakan tadi berkenaan dengan suasana semasa media sosial di negara kita khususnya, dan begitu juga dengan
dunia dengan gelombang media sosial yang pelbagai. Apapun tuan-tuan, saya nak bawa kembali sejarah-sejarah lama yang mungkin anda akan terketawa sendiri bila melihat logo-logo ini yang pernah anda melayarinya satu ketika sampai lewat malam yang kadang-kadang tak tahu siang dan malam. Pertama, MIRC merupakan klien Internet Relay Chat untuk Windows dan dia dihasilkan oleh seorang pengatur cara komputer British yang berasal daripada Palestin dan Syria. Namanya iaitu Khalid Mardam Bey. Dan dia pernah menyatakan bahawa dengan penghasilan MIRC ini, beliau telah mengutip keuntungan yang lumayan sehingga disebut bahawa dimuat turun lebih 40 juta dalam satu-satu masa. Seterusnya, Friendster yang diasaskan pada tahun 2002 yang mana mencecah kepada lebih daripada 8.2 juta. Namun ia merudum pada tahun 2003 dengan kehadiran MySpace dan juga Facebook tahun 2004 dan akhirnya dia dijual kepada syarikat di Malaysia, itu syarikat MOL dengan nilainya 390 juta. Itu baru dua. Masih banyak lagi media sosial yang terkenal satu ketika dahulu. Apapun, saya berhenti di sini. Saya nak kembali kepada Ustaz Hariri untuk perbincangan yang seterusnya. Pak Long, Mak Long di kampung dia kata, apa ke benda Ustaz Nabil kongsi tu? Tak pernah tahu pun. MRRC ke, Friendster ke sebagainya. Tapi itulah yang berlaku pada dunia hari ini, media sosial lah. Baik, saya nak kembali semula kepada saya bersama Tuan Haji Jamali. Parahnya dunia pada waktu ini sehingga kan Barat sebut dunia sekarang ini sebagai post-truth. Maksudnya pasca kebenaran. Dunia sekarang ini dikuasai oleh berita palsu dan tak ada berita yang benar. Begitu parahnya sekali. Sehingga kan bahawa ada beberapa buah negara yang menutup akses media sosial seperti Iran, Sri Lanka, Korea Utara dan beberapa buah negara lain kerana kesan kepada kestabilan negara. Soalan saya kepada Tuan Haji adalah, adakah umat Islam pun terperangkap dalam ruang yang sama, kita mempercayai berita palsu lebih banyak daripada berita yang benar? Sehingga kan semua orang hari ini boleh jadi wartawan untuk tulis dan sebagainya. Dia ada satu istilah Tuan Haji, dikenali sebagai mobile journalist, dipanggil mojo. Mungkin Ustaz Jamali boleh komen sedikit tentang berita palsu ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator, ahli panel dan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Di hujung tadi moderator disebut mobile jurnalis, iaitu jurnalis yang bergerak, ya, masing-masing nak menjadi hakim. Kalau di media sosial kita ada satu lagi istilah disebut sebagai mufti maya, ya, masing-masing nak memberikan pandangan berkaitan agama, isu hukum dan sebagainya, walaupun kadang-kadang tidak ada fakta, tidak ada asas, tidak ada sumber yang jelas. Sebab itu saya tertarik dengan apa yang disebut oleh ahli panel yang pertama tadi, yang kedua tadi. Peningkatan kes-kes perceraian berlaku sebanyak 10%. Dan inilah di antara isu yang kita hadapi. Di Pejabat Mufti misalnya, setiap hari orang tanya soalan. Jatuh talak ke tidak, suami saya bercakap macam ni. Dosa tidak, kami tak cerai tapi kami separate, duduk asing-asing. Ya. Macam mana kita harapkan apabila mereka berada di rumah dalam keadaan PKP ini, diharapkan mereka dapat menghubungkan kasih sayang sebab masing-masing duduk bersama. Tapi rupa-rupanya ramai juga yang meluat. Tak ada muka lain ke nak tengok. Dan akhirnya membawa kepada pergaduhan, perpecahan dan sebagainya. Pada saya inilah satu fenomena yang sedang melanda seluruh dunia pada hari ini. Iaitu fenomena tersebarnya meluas berita-berita palsu di dalam masyarakat. Memang kita tidak dapat nafikan berpunca daripada akses media sosial yang sangat terbuka. Tiada sekatan, tiada kawalan. Sebab itu Allah Subhanahu Taala dan Islam itu sendiri memberikan satu guideline, garis panduan, antaranya berdasarkan kepada ayat di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, selidiklah dahulu, tabayun dahulu, semak dahulu, teliti dahulu untuk menentukan kesahihan dan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang salah, yang tidak diingini.
dan dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesal di kemudian. Sebab itu Islam mengajar kita tentang adab dan etika terkait dengan tabayun agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah kancah fitnah, termasuk mendengar daripada dan membaca berita yang membahaskan keaiban dan membahayakan pemikiran. Masuklah kalau kita lihat berita-berita palsu ini bukan sekadar melibatkan isu-isu nasional, antarabangsa dan sebagainya yang mempunyai agenda yang tersendiri misalnya, tetapi juga isu-isu agama. Membawa hadis-hadis palsu yang disebar dalam masyarakat, kemudiannya diterima oleh masyarakat dan akhirnya menyebabkan mereka semakin jauh daripada agama. Sebab itu sebagai yang terakhirnya saya ingin membawakan satu hadis Nabi SAW sebagai suatu peringatan kepada kita bersama tentang isu lambakan berita palsu ini. Sejahat-jahat hamba ialah mereka yang berjalan membawa mulut, iaitu mengadu domba, suka memecah belahkan antara orang yang berkasih sayang, dan yang mencatatkan orang-orang yang suci, orang-orang yang baik dengan kata-kata yang jahat. Maka akhirnya merosakkan perpaduan, silaturahim putus, dan akhirnya sudah pastilah mengancam kepada kestabilan sesuatu keluarga dan rumah tangga berkenaan. Allahu Akbar. Ini satu pesanan dan juga ancaman kepada kita. Hadis Nabi berpesan kepada kita, mudah-mudahan kita berpegang pada hadis tersebut. Saya apabila melihat soalan yang saya nak ajukan kepada Dr. Sharifah ini, waktu saya menyediakan soalan ini, beberapa kali saya mengucap kerana takut kepada dabatannya. Kajian daripada IPSOS tahun 2020, Doktor, menunjukkan Malaysia adalah negara ke-6 tertinggi di dunia dalam buli cyber dan nombor 2 tertinggi di Asia. Lebih menggerunkan saya, di waktu lockdown 2019 sampai 2020, kajian menunjukkan Malaysia negara ke-4 paling tinggi di dunia dan nombor 1 di Asia menonton laman porno pada waktu ini. Doktor, apa sudah jadi dengan masyarakat kita? Separah ini ke, Doktor? Silakan. Terima kasih Ustaz Hariri. Inilah pendedahan yang membawa kita untuk muhasabah diri kita. Bila Ustaz Hariri sebutkan tadi, Mak Long, Pak Long kat rumah, kat kampung, semua fikir apa benda lah semua yang you all sebut ni kan. Saya terfikir dalam hati saya, Mak Long, Pak Long, syukur banyak Mak Long. Mak Long tak tahu benda-benda ni semua. Bahkan tok nenek kita dulu pun tak tahu benda-benda ni semua. Dari satu segi baiknya, masa aku tidak dihabiskan pada perkara-perkara yang tidak baik. Mata aku tidak dihabiskan pada melihat perkara-perkara yang berdosa seperti porno yang disebutkan tadi. Kita tidak menjadi orang yang maju sekiranya kita tidak dapat mengawal nafsu. Kita tidak menjadi orang yang hebat sekiranya kita tidak dapat mengawal keimanan dan ketakwaan kita. Kita umat Islam, kita ada cara hidup kita. Dengan sebab itu, data yang Ustaz sebutkan itu juga satu keinsafan bagi kita. Sebenarnya kalau Ustaz katakan bahawa bila melihat porno itu maknanya lucah, perkara-perkara lucah, bahan-bahan lucah ni, Malaysia berada pada kedudukan yang pertama di dunia dalam laporan MCMC ataupun SKMM, Suruhanjaya Komunikasi kita pada tahun 2018. Kedudukan Malaysia yang menjadi kedudukan pertama itu yang melihat kepada bahan-bahan, melayari laman bahan-bahan ini lebih teruk daripada negara-negara seperti negara Bulgaria, Slovakia dan Ireland. Semua itu bukan negara Islam. Jadi kita ni mengatakan kita sebuah negara Islam. Maka dengan sebab itu, marilah kita lihat balik. Begitu juga isu buli. Kita dah tak buli dengan pukul orang depan mata, tapi kita buli emosi dia. Kita buli dengan kata-kata kita. Kita buli dengan kita membuka aib dia dalam laman sosial. Walaupun kita tahu kita ada peraturan, kita ada Seksyen 233 yang boleh mengambil tindakan, tetapi yang paling laju ialah butang atau button iman kita berbanding button SKMM yang nak mengawal segala perkara ini. Sebab itulah kita disebut, kalau tadi Ustaz Jamali sebut surah Al-Hujurat ayat 6, Ustaz kan
Dalam surah Al-Hujurat surah yang sama ayat 12 mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Allah ingatkan kita, dalam apa yang kita tengok di dalam media sosial itu, jangan ada unsur-unsur yang tadi kalau boleh ada di situ kita prasangka buruk kepada orang. Jangan orang-orang yang beriman ada prasangka buruk pada orang, ada tajasus, cari salah orang, dihebah-hebahkan kepada orang. Jangan kita yaghtab ba'dukum ba'dha, kita ghibah, kita gosip tak tentu pasal, mengapi-apikan dan macam-macam berlaku, sehingga Allah mengingatkan kepada kita, kau nak ke makan bangkai saudara kau sendiri? Begitu beratnya mengingatkan kepada kita, fakarihtumuh, sudah tentu kau jijik. Jangan kau buat begitu kepada saudara kau sendiri. Maka dengan sebab itu juga diingatkan kita di dalam hadis yang lain, man satara musliman satarallah satarahullah yaumal qiyamah. Siapa yang buka aib orang di dunia, nanti Allah buka aib dia di hari akhirat. Nauzubillah min zalik. Jadi kita beringat-ingat, mudah-mudahan media sosial menjadikan kita semakin hebat, bukan menjadikan kita semakin nanti akan ditanya oleh Allah SWT dengan menambah melonggokkan lagi dosa kita di akhirat. Wallahu Allahu Akbar. Puas saya mendengar penjelasan daripada Dr. sebentar tadi. Kita tidak akan maju kalau tak menjaga nafsu. Sebab itu kawan-kawan saya dia buat kelakar, tapi saya rasa penting. Katanya ini handsetan. Handset yang banyak setan. Oleh itu kita kena ada butang iman. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam forum perdana Ehwal Islam yang kami bawakan secara langsung dari studio utama Yusof Kompleks Islam Putrajaya. Dan pada malam ini kita bicarakan tentang di hujung jari berkenaan dengan dunia media sosial. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, setiap kita sudah pasti pernah mengakses website maupun aplikasi yang melibatkan dunia sosial. Pun begitu, saya nak menyebut tentang beberapa kelebihan media sosial untuk kita lihat dalam hidup ini, sesuatu yang boleh kita ambil manfaat. Pertama ialah disebut teknologi komunikasi perkasa masyarakat hadapi krisis COVID-19. Dalam satu kenyataan oleh MCMC, menyatakan bahawa sepanjang pandemik COVID-19 ini, dinyatakan bahawa terlalu banyak kekangan dan penyebaran maklumat yang bercanggah daripada sumber asas. Dan akhirnya bila MCMC mewujudkan rantaian yang boleh dipercayai dan akhirnya membolehkan untuk seluruh masyarakat, terutama di Malaysia, mendapatkan maklumat-maklumat yang sahih dan jelas. Begitu juga dapat dilihat tentang Malaysia nombor ataupun negara ke-9 paling aktif media sosial dan ke-5 paling ramai guna e-dagang. Berarti rakyat kita menggunakan sesuatu peluang untuk menjana pendapatan. Di samping kalau dilihat dari sudut suasana semasa, kekangan yang berlaku membuatkan kita rasa tidak boleh untuk bergerak. Oleh kerana dengan media sosial, kita telah keluar daripada sempadan itu. Begitu juga disebutkan bahawa pengguna setia media sosial yang disebutkan oleh Sahriri tadi, hampir 3 jam bagi setiap individu yang aktif menggunakan aplikasi media sosial setiap hari. Dan paling utama, tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita tak sedar produk negara akhirnya menjadi produk dunia. Apabila Pogba, pemain Manchester United, di antara peminat Omar dan Hana, sebagai contoh. Jadi apa yang kita boleh perolehi ialah kadang-kala maklumat hanya di hujung jari, tapi kita boleh kongsi satu dunia, seisi keluarga boleh melihatnya. Renung-renungkan kebaikan maupun keburukan yang akan kita cetuskan. Kembali bersama Ustaz Aridi dan rakan-rakan ahli panel. Terima kasih. Pemain yang Ustaz sebutkan tadi semalam bukan kalah ke Ustaz? Kan? Baik, gurau sahaja. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Terus bersama dengan kami. Saya nak majukan soalan seterusnya kepada Sahibu Samaha Timbalan Mufti. Ialah, bila isu semakin besar tentang media sosial ini, ramai mengharapkan kepada JAKIM, Jabat Mufti, agensi agama lah yang menggerakkan program untuk kita mengawal isu-isu media sosial ini. Dan baru ini Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama telah menggagaskan satu inisiatif namanya Inisiatif Mantap.
Pada inisiatif pertama adalah memantapkan mental, fizikal dan spiritual rakyat Malaysia ini untuk kita mengekang daripada ancaman-ancaman khususnya di media sosial ini. Mungkin Tuan Haji boleh berkongsi ke kita, apa komitmen dan usaha yang akan dibuat oleh agensi agama ataupun telah dibuat oleh agensi agama untuk meluruskan kembali akhlak umat Islam di Malaysia? Silakan. Terima kasih saudara moderator, dan kita sedia maklum bahawa agensi agama tidak pernah lalai dalam memastikan cara hidup masyarakat ini berteraskan kepada landasan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya. Inilah komitmen yang telah pun disebut oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama apabila melancarkan 5 inisiatif mantap. Di antaranya adalah pemantapan dari sudut mental, jasmani dan juga rohani. Termasuk di dalamnya juga adalah isu yang berkaitan dengan inisiatif yang berkaitan dengan pemantapan dari sudut peningkatan apa yang disebut sebagai talian-talian yang boleh dihubungi oleh masyarakat. Isu perceraian misalnya, isu yang berkaitan dengan kaunseling misalnya, ada KSKK di bawah JAKIM. Isu yang berkaitan misalnya orang nak tanya tentang sesuatu hukum, pencerahan sesuatu masalah agama. Kita ada mufti di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah kita menerima pelbagai soalan dan kita memberikan jawapan-jawapan yang tuntas. Mudah-mudahan dengan itu mereka akan reda, jiwa mereka merasa tenang, apalagi di saat kita berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19 ini. Yang keduanya dalam isu yang berkaitan dengan media sosial ini, bagi memastikan penggunaannya tidak melanggar kepentingan nasional, kepentingan negara dan agama, maka kita berpandukan kepada 2 aspek. Satu, dari sudut perundangan. Kita bergantung kepada undang-undang sedia ada yang mana dari sudut penguasaannya, sesiapa yang melanggar peraturan ataupun undang-undang yang berkaitan, kita ada undang-undang yang disebut sebagai Akta Fitnah Hasutan. Ada yang berkaitan dengan Akta Komunikasi dan Multimedia, mengambil tindakan kepada mereka yang menyalahgunakan berkaitan media sosial ini. Yang keduanya, kita juga ada Akta Jenayah Syariah, misalnya di wilayah persekutuan dan juga di negeri-negeri. Jadi bukan sekadar mengambil tindakan kepada mereka yang membawa ajaran mengelirukan, sesat dan sebagainya, tetapi juga kita juga mempunyai sifat untuk memulihkan mereka supaya bila balik ke dalam masyarakat mainstream, mereka telah pun pulih dari segi akidah mereka, syariah mereka, akhlak mereka. Alhamdulillah dengan kerjasama pihak lain antaranya Jabatan Penjara. Yang keduanya, saudara moderator, dari sudut penjelasan, dari sudut dakwah. Inilah yang kita memperjelaskan melalui media massa, media elektronik, tentang tata cara penggunaan media sosial menurut Islam. Alhamdulillah program-program seumpama ini, kuliah online, webinar akademik, tausiah ulama dan sebagainya, kita kena perbanyakkan. Alhamdulillah kita di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan daripada 2016 hinggalah sekarang, statistik yang kita dapat, masyarakat mengakses laman web kita untuk mengetahui pelbagai penjelasan isu berkaitan agama, mencari maklumat berkaitan hukum hakam, hampir 60 juta pengunjung. Dan kita menerima pelbagai maklumat seumpama ini, tidak lain dan tidak bukan untuk mengajak masyarakat menghayati keindahan agama itu sendiri. Dan saya yakin beginilah juga komitmen yang berterusan oleh pihak seluruh agensi agama seia sekata untuk mengajak masyarakat menghayati agama dalam kehidupan. Alhamdulillah, maknanya banyak. Kita jangan duk cari fatwa, pandangan hukum di media sosial, tapi boleh berkunjung ke laman web portal agensi agama seperti MyCare, Pejabat Mufti Wilayah, JAKIM MyCare, banyak yang disediakan untuk membantu kita. Baik, saya nak pergi kepada Dr. Sharifah. Sebagai ahli akademik, fikir saya mungkin berada dalam dunia pendidikan ini hampir 30 tahun kan? Mungkin. Kalau kita tengok dalam sistem pendidikan agama di Malaysia ini, dia berstruktur dan komprehensif. Daripada prasekolah, membawa kepada sekolah rendah, ada JECOF sejak 2008, kemudian itu kita ada KAFA pula,
Lepas itu di peringkat menengah adanya TITAS, adanya pendidikan Islam, TITAS dan sebagainya. Maknanya lengkap daripada prasekolah sampai ke universiti pendidikan agama. Tapi macam ada benda yang tak kena saja kepada pendidikan kita sehingga kan lahirnya generasi yang seperti ini. Soalan saya, apakah sistem pendidikan sekarang ini tak berjaya nak mendidik manusia alam cyber sekarang, Doktor? Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Hariri. Satu soalan yang sangat baiklah yang menyebabkan kita tadi kita bermuhasabah diri kita, ini kita juga bermuhasabah sistem kita yang ada, apa yang ada. So tentu kita tidak boleh berpuas hati kalau kita membaca data-data tadi. Termasuklah yang dikatakan setiap 10 orang, 2 hingga 3 orang dalam masa seminggu melayari perkara-perkara lucah di negara kita, ni perkara-perkara seumpama itu. Jadi kalau kita tengok secara kursusnya, memanglah kita boleh menyebutkan jam kreditnya, boleh kita sebutkan. Tetapi kita juga boleh menyebutkan tentang kontennya dan tentang orang yang menyampaikannya dan bagaimana perkara ini disampaikan. Dan kemudian kita juga perlu mengingat, perlu tahu juga bahawa perkara-perkara yang berkait dengan media sosial ni, dia berlaku sangat cepat sekali. Data menunjukkan bahawa dalam 1 saat, dalam 1 minit 60 saat, berbilion maklumat diupload globally. Maknanya itu lebih laju daripada apa sistem pun yang kita cuba rangka. Apatah lagi kalau kita tidak all out, kita kata, dalam hal ni. Sebab itu saya tertarik hari ini bukan sekadar di institusi pengajian tinggi yang memberikan pelbagai bentuk pengajaran ataupun di kafa atau di sekolah rendah dan sebagainya, tetapi juga khusus-khusus perkahwinan kita perlu masuklah isu-isu macam ni. Begitu juga khutbah-khutbah kita dah banyak menyebutkannya. Begitu juga kursus-kursus integriti juga dah banyak menyebutkannya. Kerana apa? Kerana perkara yang berkaitan dengan hal yang negatif melalui media sosial yang hari ini berlaku di merata dunia itu dikatakan berlaku atas 3 sebab. Satu, sebab niat. Memang dah target dah apa aku nak, bila aku nak upload ni, bila aku nak kenakan ni, nak troll orang bila ni, nak wujudkan kesangsian tentang sesuatu, bila, kat siapa, kadang-kadang berbayar pula lagi. So niat. Yang pertama niat. Dengan sebab itu kita sendiri mesti mendidik diri kita sendiri. Satu, betulkan niat kita. Selalu ada niat-niat yang baik, jangan ada niat-niat yang buruk, yang lain-lain yang boleh membawa kita kepada perkara yang tidak baik dalam hidup ini, ya. Yang keduanya ialah peluang. Internet very fast. Laju betul kita punya internet. Kita memang nak laju. Mana boleh tak laju? Kita boleh sanggup duduk dekat mana-mana yang internetnya free. Kalau berbayar jadi gaduh gitu tu kan. Tetapi dengan lajunya internet itu juga dilihat sebagai satu peluang kepada mereka yang ada niat yang tidak baik tadi. Dan yang ketiga, dengan sebab itu kita kena tahu menggunakannya, peluang yang ada dengan cara yang baik. Dan yang terakhir sekali adalah pengaruh. Inna nafsa la'amaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Memang dorongan manusia ni yang buruk tu lebih laju daripada perkara baik, dan berita-berita yang tidak betul lebih laju dan lebih banyak berbanding berita-berita yang baik. Sebab itu kita diingat di dalam ajaran kita untuk melihat siapa pengaruh kita. Itulah antaranya rakan-rakan kita. Kita boleh pilih kita nak tengok, nak subscribe channel mana, web mana. So ini semua yang akan memberi pengaruh kepada kita. Dia mudah-mudahan dengan memahami hal ini kita dapat menambah baik lagi keadaan yang sedia ada. Allahuakbar. Allah, atas diri kita pilih siapa yang kita nak subscribe, siapa yang kita nak follow dan sebagainya. Baik, saya asyik duk tanya panel, saya nak tanya Ustaz Nabil lah. Ya, kita banyak cerita tentang negatif je media sosial. Ada ke Ustaz Nabil benda-benda positif yang ada dalam media sosial ni? Ada Ustaz. Cuma kita saja nak cari ataupun tidak. Saya nak betulkan sikit statement Ustaz tadi. Bila Tuanku Raja Muda Perlis membalas mesej saya, menyatakan bahawa semalam bukan kerana MU kalah sebab Pogba main. Pogba tak main sebab tu kalah, kata tuanku. Jadi apapun, setiap penonton kita dalam forum perdana ini amat memberikan rasa responsif. Maksudnya kita memberikan kesan. Bila Ustaz Hariri katakan tadi, ada tak perkara baik dalam media sosial? Saya nak sebut pada tuan-tuan, semuanya terletak di hujung jari. Seperti kata Prof. Dr. Sharifah Haiti tadi, di hujung jari mengikut kata hati, bukan mengikut akal yang akhirnya boleh mematikan kita kerana dengan hawa nafsu semata-mata. Maka pilihlah yang terbaik,
untuk kita corakkan kehidupan kita. Sebab tu dalam satu hadis disebut akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik ataupun sebaik-baik seorang mukmin itu dengan imannya ialah yang baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang menjadi contoh kepada orang lain. Baik tuan-tuan dan puan, kita berhenti rehat seketika. Okey. Baik. Bukan hanya sekadar itu saja, dan kita nak sebutkan juga bahawa iman itu adalah iman yang baik. Jadi Ustaz Hariri, dalam situasi Ustaz sebut tadi, Ya. berapa banyak sebenarnya keburukan yang Ustaz jumpa dalam media sosial? Itulah dia atas pilihan kita, Ustaz. Ya, Kalau saya. kita follow, kita like benda yang negatif yang kita dapat. Betul. Tapi kalau kita follow, macam contohnya kita follow Facebook pejabat mufti, kita dapatlah benda manfaat. Betul. Tapi kalau cari mufti maya, banyak keburukannya, Ustaz. Itulah, semuanya terletak pada diri kita sendiri. Yang kadang-kadang kita suka menonton, tapi kerana dengan kesifat kita yang suka kepada kecantikan, kadang-kadang kita terbuai dengan dunia, dan akhirnya bimbang ialah kita sendiri yang terpengaruh dengan dunia yang boleh merosakkan akal dan akidah kita. Sama-sama kita fikirkan, terutama kepada generasi kita hari ini, agar kita hidup dalam keadaan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Terima kasih saudara, rakan-rakan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kembali ke gelanggang forum perdana pada malam ini, dan sedar ataupun tidak kita sudah pun berada di penghujungnya. Apapun saya nak kongsikan sedikit di antara perkara yang boleh kita jadikan sebagai satu sempadan di antara kesan ataupun keburukan dalam media sosial yang boleh kita sebutkan bersama. Pertama, kesan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak. Tolong perhatikan kepada anak-anak kecil yang terdedah dengan dunia gadget, walaupun dengan hanya menggunakan handphone ataupun telefon bimbit yang mungkin boleh merosakkan kanta mata si anak itu. Begitu juga dilihat betapa ramainya mangsa cinta monyet di alam maya dan akhirnya menggadaikan diri dan juga menggadaikan harta. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kesan negatif kongsi pandangan peribadi di media sosial. Begitu juga dilihat fitnah di laman sosial bercanggah dengan prinsip Islam. Dan juga 60,000 pelajar kita pernah ketagih Facebook. Apapun, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, banyak lagi kes-kes penipuan di alam maya jika kita tidak melihat dan meneliti fakta itu dengan benar, bimbang-bimbang kita menjadi mangsa kepada skamer ataupun orang yang mencari peluang untuk mengambil kesempatan ke atas diri kita. Itu di antara keburukan yang saya boleh kongsikan untuk sama-sama fikir-fikirkan, dan belum lagi berakhir, saya nak serahkan kembali pada sahabat saya Fadil Ustaz Hariri. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Nabil atas kupasan, analisa dan perkongsian melalui Keratan Akhbar. Baik, kita sudah sampai di penghujung rancangan, tapi melengkapkan forum kita malam ini, marilah kita balut perbincangan kita dengan kesimpulan daripada kedua-dua panelis kita. Saya mulakan dengan Sahabat Bersama Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan bagi memulakan kesimpulan. Silakan. Pertama sekali, manfaatkan teknologi untuk kebaikan dan manfaat kepada seluruh, sama ada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Lepas itu kalau kita lihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW menaiki burak. Burak ini kalau kita lihat pada hari ini suatu yang dapat membawa Nabi sampai ke Masjidil Aqsa dengan begitu pantas, kelip mata. Inilah di antara suatu yang kita boleh ambil pengajaran. Teknologi seumpama burak ni yang cepat, pantas, gunakanlah untuk kebaikan dan manfaat. Bagi pelajar misalnya, tidak ada alasan. Semua maklumat di hujung jari untuk menuju kepada kejayaan dalam pendidikan, dalam keluarga mereka. Bagi suami isteri, gunakanlah media sosial untuk menghubungkan kasih sayang di antara mereka yang berjauhan ataupun yang berada di tempat masing-masing. Selalu tanya khabar, WhatsApp dan sebagainya. Yang keduanya, yang ketiganya, bagi public figure, mereka juga mempunyai peranan. Bukan sekadar mengiklankan aktiviti harian mereka ataupun mengiklankan perniagaan mereka, tapi juga mengajak masyarakat menghayati nilai-nilai agama di dalam kehidupan ini. Allah. Alhamdulillah. Saya ingat
Kalau yang berhormat Timbalan Menteri tengok malam ni, dia kata tak salah pilih pengganti. Terima kasih banyak Ustaz Jamali. Mungkin doktor boleh menutup kesimpulannya, silakan. Ya, terima kasih banyak Ustaz Hariri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sebenarnya sangat bersyukur. Zaman ini kita dapat maklumat dan dapat berhubung, bahkan dapat menyampaikan mesej-mesej dakwah dan dapat mencari rezeki pun dengan adanya media sosial ini. Tetapi jangan sampai kita tersilap langkah, tersilap klik dan tersilap jari jemari kita menyampaikan sesuatu sehingga menimbulkan fitnah. Takutlah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Bila nanti Allah nak turunkan apa-apa malapetaka dan ujian kepada kita, dia tidak kena pada hanya satu kaum tertentu saja, tapi atas sebab dosa kita, kesemuanya boleh menimpa. Nauzubillah min zalik. Sebab itu kita tutuplah kehidupan kita dengan niat-niat yang baik dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala dengan doa yang ringkas, ya, iaitu kita minta supaya Allah tutup aib kita dan Allah amankan kita daripada perkara yang membimbangkan kita. Apa doanya? Allahumma astur aurati wa amin, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, ya Tuhanku, tutupkan auratku, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupkan aib kita, apa-apa yang kita tidak mahu orang lain tahu, insya-Allah, ya. Wa amin rawati, dan amankan kita daripada apa yang kita takuti. Insya-Allah dengan itu mudah-mudahan kita semua terselamat dan media sosial kita menjadi tempat untuk kita menambahkan lagi hubungan silaturahim dan meningkatkan kehidupan kita seluruhnya, insya-Allah. Alhamdulillah. Begitulah tadi kesimpulan yang sangat hebat dan mantap yang telah diberikan oleh kedua-dua panelis kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan, dan juga Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati kerana bersama dengan kita malam ini. Tidak dilupakan kepada yang berbahagia Dr. Sharmizi. Siapa Dr. Sharmizi tu? Itulah penterjemah bahasa isyarat yang membantu bagi teman-teman kita kurang upaya untuk menonton Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Terima kasih juga kepada seluruh penonton yang menonton pada malam ini. Kesimpulan yang dapat saya buat adalah, ketika mana saya membaca buku Dakwah Era Cyber, Profesor Dr. Zulkifli Abdul Ghani menyebut, dengan internet kita boleh mendengar kuliah Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi di Qatar dengan menonton melalui internet. Kita di Malaysia, dia di Qatar. Tetapi dengan internet juga boleh menjahanamkan manusia. Ingatlah firman Allah di dalam surah Yasin ayat ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari akhirat nanti, Allah Ta'ala akan kunci mulut kamu yang berkata-kata di atas dunia ini. Allah Ta'ala akan kunci. Pada waktu itu, panca indera lain yang tidak pernah bercakap akan menjadi saksi atas apa yang kamu kerjakan di hujung jari ini. Saya tutup dengan kata-kata, di media sosial ini kita kebanjiran idola, tetapi kemarau teladan. Mudah-mudahan mendapat manfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.